Panas, panas, panas. Bersama kembali dalam segmen Apa Cerita. Dan hari ini tuan-tuan, saya rasa amat bertuah, amat rasa berdebar sebenarnya. Berdebar. Dengan panas terik ni kan. Tadi dah pun dipenuhi dengan program penerimaan calon di Bagan Datuk. Dan pada hari ini mengambil kesempatan berada di sini. Saya dalam program Apa Cerita, kami bawakan khusus untuk anda semua. Eksklusif untuk semua kumpulan media prima. Bersama dengan Presiden UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jom kita bersama dengan beliau. Allahu Akbar. Sosok tubuh yang saya kira macam yang saya dah lama sangat teringin nak duduk berdepan macam ni. First time ni, Datuk Seri. So, sihat Datuk Seri? Alhamdulillah. Tak rasa penat ke dengan keadaan sekarang ni? Saya telah melaluinya begitu lama dan satu kebiasaan bagi saya untuk terus melaluinya. Tapi saya kira mungkin dalam keadaan PRU yang saya kira antara yang buat kata orang tu yang paling mencabar kot dalam sejarah PRU yang ada sebelum ni. Mungkin Tok Seri dapat kongsikan dengan kami semua. Apakah yang Tok Seri rasa perbezaan yang ketara dalam PRU kali ini? Kali ini kita lihat bahawa di tiap-tiap kawasan yang dipertandingkan, sama ada di Parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri bagi degi-degi yang dibubarkan Dewan Undangan Negerinya, ianya kelihatan pertandingan sekurang-kurangnya 3 penjuru. Ya. Dan ini sangat meriah untuk menterjemahkan erti demokrasi di negara kita. Adakah dengan kemeriahan tu sampaikan saya dengar tadi ada orang sampaikan soalan, dia kata kerana sibuk sangat sampai tak sempat nak ride motor sekarang ni. Oh, saya dah lama tak ride motor. Sebab saya fikir ride motor itu, jika benar-benar saya mempunyai kelapangan waktu untuk saya ride bersama dengan kawan-kawan saya. Saya sebenarnya semalam saya bersama dengan Tengku Zafrul. So hari ini bersama dengan Presiden. Dia punya mood tu lain macam sikit. Saya mula rasa macam dia punya debar lain macam kan. Tapi mungkin kerana itu, kerana debaran saya sendiri, aura yang ada pada Tok Seri, mungkin adakah ini kali menjadi satu petanda bahawa BN akan kembali semula ke untuk memenangi PRU kali ini? Saya harap telahan saya tidak salah, kerana saya membaca bahawa gelombang untuk memberikan dokongan semula kepada calon-calon Barisan Nasional ini telah bermula untuk beberapa tahun yang terakhir ini. Ianya bukan hanya datang daripada sokongan pengundi-pengundi Melayu, malah pengundi Cina dan India juga turut memberikan dokongan yang sangat menggalakkan. Untuk calon-calon di Sabah, kita telah menjalin kerjasama BN GRS dan kita dapati pengundi-pengundi KDM, Kadazan Dusun Murut, dan pengundi bukan Islam juga telah datang kepada calon-calon BN. Tambahan pula bila kerjasama ini dapat dijalinkan dengan parti-parti gabungan di dalam GRS. Tapi Tok Seri, mungkin sekarang ni satu Malaysia dah mula bersuara sebenarnya. Antaranya bila kata tindakan BN sendiri menggugurkan beberapa nama-nama besar lah yang dikatakan calon boleh menang. Lepas tu dikatakan sebagai mungkin akan menimbulkan satu yang protes sebagainya. So apa dapat Tok Seri? Adakah benda ni akan memberi kesan yang besar kepada BN dalam PRU kali ini? Ia memberi kesan, tetapi ianya berbentuk sementara. Sebab di mana-mana pilihan raya pun, bagi mereka yang tidak dipilih itu, mereka mempunyai penyokong, dan saya yakin akhirnya mereka akan kembali untuk memberi dokongan kepada calon-calon baru. Apa strategi yang mungkin dimainkan oleh BN sendiri untuk memastikan kawasan-kawasan yang telah pun digantikan dengan calon-calon yang lain, sedangkan mereka calon-calon yang hebat? Kita mempunyai stok pengundi putih. Dan berdasarkan pada stok itu, kita yakin kemenangan itu memihak kepada kita. Apatah lagi jika pemimpin yang berasal daripada parti kita kemudiannya menawarkan diri atas panji-panji yang lain. Saya fikir ianya bukan hanya soal calon, tetapi soal parti manakah yang pengundi-pengundi telah mula lekat di hati. Cara Datuk Seri jawab seakan-akan macam pengundi Malaysia masih lagi berpaksikan kepada parti. Sedangkan saya difahamkan daripada
suara-suara yang lain mengatakan mereka akan melihat pada calon, terutamanya orang muda. Mereka nak lihat siapakah calon di situ dan bukan sekadar parti. Mereka mungkin boleh mengundi parti lain kerana calonnya berbeza. So macam mana Datuk Seri? Ia merupakan satu kombinasi. Saya lihatlah kalau di Bagadatuk umpamanya P075 pengundian itu berdasarkan kepada calon. Saya adalah satu-satunya calon anak tempatan. Ya. Manakala ketiga-tiga calon yang melawan saya tidak ada seorang pun anak tempatan. Ya. Maka tidak adil kalau saya katakan calon merupakan hanya satu-satunya faktor. Oleh sebab itu kombinasi antara faktor parti atau lambang parti dengan faktor calon itu merupakan dua penyumbang besar kepada kemenangan atau kegagalan mana-mana kawasan pilihan raya itu. So maksudnya ada kawasan yang mungkin akan melihat pada calonnya, tapi ada yang melihat pada parti. Benar. Okey, tapi saya lihat kali ini ada yang ramai dia orang meletakkan satu angka. Contohnya macam pada tahun 2018, PRU 14. Sekian-sekian calon menang dengan majoriti sekian-sekian yang besar. Dan kali ini faktor itu mungkin berubah kerana pertambahan pengundi yang besar. Dan tapi ramainya ialah mereka yang muda. So sejauh mana pula Datuk Seri melihat orang muda ni akan membantu ataupun mungkin akan memberi protes ke sebagainya dalam PRU kali ini? Kita lihat daripada kajian selidik terhadap kesedaran atau awareness di kalangan pengundi-pengundi 18 hingga 21 dan pengundi-pengundi pertama kali atau automatic voters. Tahap kesedaran mengikut kajian selidik itu berada sekitar 17% ketika kajian itu diadakan. Saya harap kesedaran ini telah bertambah dan pertambahan ini tentunya kita tidak dapat melakukan kajian empirikal. Namun bukti daripada pilihan raya negeri Johor yang dilakukan terhadap pengundi pertama kalinya, ia memperlihatkan bahawa sokongan pengundi muda atau pengundi pertama kali ini berada di tahap 87%. 87? Menyokong establishment ataupun menyokong calon-calon Barisan Nasional. Tapi Datuk Seri, satu benda yang saya rasa macam bukanlah pelik lah, tapi agak kagum dan juga agak, mungkin Datuk Seri ada jawapan dia sendiri lah. Datuk Seri antara sosok yang diserang bertubi-tubi dari kanan kiri dalam parti sendiri dan sebagainya. Dan saya kira Datuk Seri nak kata kebal ke apa? sebab serang macam mana pun tenang menjawab, tenang, kadang-kadang bagi sindiran dan sebagainya. Apa yang kalau orang lain mungkin dah undur ni. Orang lain mungkin dah tarik handbrake ni kan. Tapi Datuk Seri dia bertahan. Apa sebab Datuk Seri masih bertahan dan kekal dalam posisi sekarang dalam keadaan yang pressure begini? Di dalam peperangan psikologi atau perang saraf, tumpuan hanya diberikan pada the center of gravity. Lazimnya pemimpin parti itu. Jadi kalau kita dah melakukan expectation kepada unexpected, maka kita sedia diserang dari sudut mana sekalipun agar kita mempunyai daya tahan yang tinggi. Tetapi saya punya keyakinan bahawa jika saya tidak melakukan kesalahan, jika saya tidak melakukan sebarang perkara yang melanggar undang-undang, saya serah ini pada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya anggap ini sebagai satu ujian. Kalau kita nak mengambil kira semua komen orang, saya fikir kita tidak mampu untuk tidur malam. Ya. Tapi yalah orang kata apa, serangan tu tak berhenti. Sedangkan dalaman parti pun berlaku serangan yang sama. So macam mana Datuk Seri boleh menangkis dalaman parti, luaran parti dan juga bertepan dengan PRU 15 yang mencabar ni? Saya mempunyai habit bahawa on and off. Saya tidak bawa masalah politik ke rumah, tidak bawa masalah rumah ke pejabat atau tidak bawa masalah pejabat ke politik dan sebaliknya. Bagi saya kita harus mempunyai resilient, daya tahan ataupun kita merasakan bahawa suatu perkara yang berlaku itu adalah lumrah dan kelumrahan ini harus kita telan sebagai suatu kebiasaan. Datuk Seri, satu soalan yang saya kira saya pun sebenarnya nak tahu juga ni, ramai orang nak tahu sebenarnya. Apabila nama poster boy Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon bakal Perdana Menteri jika PN menang, adakah nama itu memang nama yang direstui ataupun Datuk sendiri memang bersetuju akan diletakkan sebagai PM jika BN menang ataupun hanya cadangan bahagian saja? Cadangan itu bukan cadangan bahagian saja. Ianya telah
dimulakan di peringkat Biro Politik UMNO dan juga Majlis Tertinggi dan di dalam Perhimpunan Agung Khas UMNO. Namun kita harus akur bahawa Tuanku Yang Dipertuan Agong mempunyai hak mutlak di dalam perlembagaan mengikut perkara 43 kurungan B kurungan 1 di mana Tuanku mempunyai kuasa di bawah Raja Perlembagaan untuk menentukan yang pada hemat baginda seseorang ahli Dewan Rakyat yang mempunyai dokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat dalam mana-mana pilihan raya umum. Tapi secara peribadinya, maaflah Datuk Seri, adakah Datuk Seri sendiri memang bersetuju untuk mencalonkan beliau sebagai Perdana Menteri jika BN menang? Dalam perkara ini tidak ada hal yang menyangkut peribadi, tetapi kita harus menggunakan saluran resmi, iaitu saluran parti dan juga kuasa mutlak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong. Bagaimana dengan suara-suara di luar sana yang mengatakan sebenarnya Datuk Seri sendiri kepingin untuk jawatan itu? Saya fikir selain pada Datuk Seri Ismail Sabri, ramai lagi yang nak jadi Perdana Menteri. Ya, betul. Sebab Saya pun nak kalau boleh. Tapi sama ada layak atau tidak lah. Ya, betul. Jadi kita serahkan hak mutlak ini pada ke bawah Duli Tuanku. Datuk Seri, PRU 15 pertembungan saya kira berbeza dengan PRU 14. 14 dulu saya boleh katakan lebih kurang macam block to block, tapi kali ini ada block by block by block by block dan juga berpecah antara block by block. So adakah peluang untuk mendapatkan simple majority ataupun mungkin two-third majority dilihat ada potensi oleh mana-mana parti pada PRU kali ini? Kini terdapat 6 parti-parti gabungan. Ya. BN, PH, PN, GRS, GPS, GTA, 6 parti. Parti-parti gabungan ya. Ya. Jadi pengundi-pengundi mempunyai banyak pilihan untuk diberikan kepercayaan. Namun saya lihat track record Barisan Nasional yang memimpin negara ini selama 62 tahun tidak dapat dilupakan. Kerana apabila sebuah parti itu diberikan peluang untuk 22 bulan jelas bahawa janji-janjinya merupakan janji yang tidak dapat dilaksanakan walaupun pemimpinnya sangat berpengalaman memerintah negara kita selama 22 tahun. Apabila parti itu, gabungan parti itu digantikan oleh pemimpin yang memimpin 17 bulan negara kita ini, jelas kerajaan itu adalah kerajaan gagal. Jadi atas keserikan 22 bulan dan 17 bulan, maka kerajaan ada sekarang ini dinahodai oleh pemimpin BN. Tentunya kita mahu memberikan kesinambungan track record kerajaan BN dan tulang belakangnya UMNO untuk memberikan kestabilan bagi mewujudkan kemakmuran di negara kita ini. Bermaksud adakah Datuk Seri yakin yang BN ada potensi untuk sekurang-kurangnya simple majority dalam PRU kali ini? Setiap pemimpin parti pasti yakin bahawa partinya akan dapat untuk membentuk kerajaan. Tetapi saya tidak perlulah menyebutkan apakah kaedah yang kami akan gunakan bagi menentukan bahawa insya-Allah kita akan menjadi kerajaan yang dominan dan mutlak dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Jika tidak berjaya, BN bersedia untuk bergabung dengan gabungan yang lain? Itu terlalu awal untuk diperbincangkan. Tetapi tentulah kita bersedia untuk melakukan apa saja asalkan negara kita dapat diwujudkan sebagai sebuah negara yang stabil politiknya. Kita tidak mahu 3 atau 4 Perdana Menteri dalam satu penggal. Jenuh. Dan yang jadi mangsa adalah rakyat. Maka kaedah-kaedah itu harus dilakukan dengan cara yang cukup matang. Tanpa perlu menyebut apa-apa parti lah. Jika perlukan gabungan, jika perlukan pembentukan kerajaan campuran ataupun gabungan, ciri-ciri parti bagaimanakah yang Datuk Seri rasa UMNO boleh bersama, boleh bersama? Kita yakin ciri-ciri parti itu yang tidak chauvinistik dan yang bersifat terbuka, terutamanya untuk menterjemahkan agenda negara daripada lain-lain agenda.
Sebab kita harus mengetahui bahawa rakyat telah sengsara dalam tempoh satu penggal ini. Maka kesengsaraan itu mesti dijawab dengan mewujudkan sebuah kerajaan apapun bentuknya yang stabil, bagi memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat, food on the table, money in the pocket, dan kesejahteraan inilah yang amat didambakan oleh rakyat keseluruhannya. Mungkin lagi dua soalan, Datuk Seri. Adakah kemenangan besar di Melaka dan juga Johor menjadi satu signal ataupun menjadi keyakinan yang besar kepada BN kali ini? Sedangkan ada yang mengatakan bahawa tidak boleh disamakan perang DUN dan juga perang parlimen. Ya, acuan itu hanya sekadar boleh dijadikan panduan, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai satu template yang tidak boleh diubah ya untuk mencari kemenangan. Tetapi pada hemat saya, 3 pilihan raya negeri di Sabah sendiri kita menjadi sebagai daripada kerajaan, dan di Melaka kita mendapat lebih 3/4 majoriti, di Johor kita mendapat lebih 2/3 majoriti, dan ini bukan hanya memperlihatkan bahawa BN itu diterima balik, tetapi rakyat keseluruhannya mahu kestabilan itu ya. Dibuktikan daripada FDI, Foreign Direct Investment, pelaburan asing yang masuk ke Johor. Johor berada di tangga pertama selepas dua kerajaan sebelum itu, di mana Johor berada di tangga yang ke-6. Begitu juga dari segi DDI, Domestic Direct Investment di Melaka umpamanya, pelaburan dalam negara di Melaka adalah antara negeri yang tertinggi, walaupun negeri Melaka tidak ada sumber aslinya. Dan dalam hal ini rakyat telah cukup matang, terutama pengundi-pengundi, untuk memilih kerajaan yang boleh memberikan keberuntungan kepada rakyat keseluruhannya. Last question, Datuk Seri. Kita tolak lain-lain gabungan, kita pilih 4. Saya pilih BN, saya pilih PN, saya pilih PH, saya pilih GTA. 3 yang lain, PN, PH dan juga GTA. Apakah Datuk Seri melihat kekuatan yang ada ataupun yang Datuk Seri rasa yang boleh menjadi cabaran besar kepada BN dalam PRU kali ini? Let us cross the bridge first. Yeah? When we cross the bridge, then we would be able to translate whatever strategic move for us to paint a new political landscape in our country. Dalam keadaan itu mewarnakan wajah baru politik tanah air bergantung kepada sejauh mana penerimaan semula pengundi kepada Barisan Nasional. Datuk Seri, kepada pengundi-pengundi di seluruh negara, amnya dan Bagan Datuk secara khasnya, simple word untuk mereka semua. Untuk pengundi Bagan Datuk, kita tahu bahawa calon-calon yang menawarkan diri untuk bertanding di kursi Parlimen Bagan Datuk adalah calon-calon luar. Jika menang pun, mereka tidak dapat menjaga kebajikan, membawa pembangunan di Bagan Datuk, dan saya yakin jika saya terpilih, saya adalah anak tempatan, dan insya-Allah mana-mana projek dan pembangunan yang telah dibatalkan oleh kerajaan PH, ya, di mana 75% projek-projek pembangunan yang telah diluluskan semuanya telah dihapuskan. Maka saya berjanji pada penduduk Bagan Datuk, kita akan kembalikan projek-projek yang telah dibatalkan oleh Lim Guan Eng ketika menjadi Menteri Kewangan ini, untuk kita perolehi semula bagi kemajuan dan pembangunan di Bagan Datuk ini, insya-Allah. InsyaAllah, Datuk Seri, dan saya ucap terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan program Apa Cerita. Dan saya harap tuan-tuan semua terus setia bersama dengan kumpulan Media Prima. Banyak lagi ni, kami akan pusing Malaysia, nak jumpa lagi dengan lepas ni insya-Allah dengan mungkin di Perak, mungkin di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Johor dan sebagainya. Hopefully anda semua terus setia bersama dengan Media Prima dalam program Apa Cerita. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih.